Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Pak Su harap anda semua sihat-sihat ya. Ceria dan sentiasa bersemangat dalam melakukan apa saja yang kita suka nak buat. Baik, dalam kesempatan kali ini Pak Su nak kongsikan satu lagi teknik untuk kita menguruskan stres atau untuk kita mengatasi stres atau kurang-kurangnya kita mengurangkan kesan stres yang kita alami iaitu teknik model ABC mengikut pendekatan REBT Rational Emotive Behavioral Therapy yang dibangunkan oleh tokoh psikologi yang terkenal iaitu Albert Ellis Baik, tuan-tuan atau adik-adik semua saudara-saudari perasan tak kan? Kita katalah ada dua orang Amin dengan Abu dia menghadapi punca stres yang sama, peristiwa yang sama, insiden yang sama, itu punca dia Tetapi kita lihat Amin stres, Abu tak stres. Puncanya sama. Amin rasa stres, Abu pula tak rasa. Abu relax je. Abu pun mengalami keadaan yang sama, peristiwa sama. Tapi Abu relax je. Tapi Amin stres. Baik. Kenapa ini boleh berlaku Jadi pakar-pakar psikologi seperti mengatakan sebenarnya bukannya peristiwa itu yang menjadi punca. Yang menjadi punca ialah bagaimana seseorang itu melihat peristiwa itu. Bagaimana seseorang itu membuat persepsi terhadap peristiwa yang dialami. Jadi itu berlaku kat mana? Dekat minda kita lah. Bagaimana kita melihat. Bagaimana kita buat persepsi. Bagaimana kita buat satu kesimpulan. Bagaimana kita mempercayai. Itu yang sebenarnya menjadi punca seseorang mengalami stres. Bukanlah sangat peristiwa itu. Jadi untuk kita memahami hakikat ini, kita tengok model satu model yang dibangunkan oleh Albert Ellis mungkin ini akan membantu kita dengan lebih baik. Baik, mengikut model ABCREBT ni kita ada A itu ialah activating event atau kita kata peristiwa, dan kita kemudian ada C itu consequences maksud kesan kesan emosi ataupun kesan dari segi tingkah laku Baik, kemudian kita ada juga B. Di tengah-tengah tu yang hijau kita ada B. B itu ialah sistem kepercayaan, belief system kepercayaan yang dipegang, yang diyakini oleh seseorang. Dia kata belief system Baik. Katalah kita ambil satu contoh putus hubungan Sama ada putus hubungan sahabat karib putus hubungan orang bercinta, putus hubungan macam-macam lah okey. Baik, itu satu punca, satu peristiwa itu putus hubungan Baik. Kita dapati ramai kebanyakan orang yang mengalami masalah putus hubungan ni dia akan rasa stres lah. Dia ditinggalkan oleh kawan dia yang baik, dia dah bercinta bertahun-tahun tiba-tiba putus cinta kan, so dia akan rasa stres siapa-siapa pun akan rasa stres sangat kecewa, sedih kadang-kadang insomnia, tak boleh nak tidur susah nak tidur malam kusut fikiran dan juga mungkin membawa kepada kemurungan. Itu kita kata kesan emosi ataupun kesan tingkah laku Baik. Jadi sebenarnya kenapa kalau kita bagi contoh Amin tadi kan kenapa Amin mengalami stres? Kenapa Amin murung? Kenapa Amin sedih? Sebab putus hubungan tu lah putus hubungan tu lah Pak Su. Tidak Albert Ellis kata bukan sebab peristiwa, tapi disebabkan oleh B, kepercayaan kurang rasional. Sebab Amin percaya bahawa dia kata apa? Dia sepatutnya kekalkan hubungan ini. Dia semestinya kekalkan hubungan ini. Tak boleh putus. Dia semestinya, sepatutnya. Itu yang diyakini, yang dipegang oleh Amin tadi. Jadi Albert Ellis kata, pemikiran yang begini dianggap sebagai tidak rasional atau kurang rasional. Dan inilah yang menyebabkan berlaku C tadi. Jadi kesan ataupun C tadi bukan disebabkan oleh A. Disebabkan oleh B. Disebabkan oleh B. Sistem kepercayaan atau pemikiran yang kurang rasional. Jadi apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Kalau kita menghadapi situasi macam ni, apa kita buat? Kita akan buat D. D itu maksudnya disputing. Kita hujah, kita rasionalkan balik. Perasionalan. Rationalization. Jadi kita boleh berhujah. Apa tujuan kita buat penghujahan ini? Kerana kita nak mengubah kepercayaan yang kurang rasional yang dipegang oleh Amin tadi kepada satu kepercayaan yang lebih rasional, lebih positif. Itu sebab kita buat disputing, debate, hujah. Baik, supaya kita dapat menghasilkan E.
E itu maksudnya effective new belief system. Ya. Jadi kita nakkan hasilkan satu kepercayaan baru yang lebih rasional. Ya. Baik, macam mana nak melakukan penghujahan ini ataupun rationalization macam mana nak buat? Macam-macam ya. Kita boleh gunakan pendekatan positive thinking, kita boleh gunakan kaedah reframing. Reframing itu maknanya kita ubah ya satu kenyataan yang negatif kepada lebih positif ya. Satu kepercayaan yang tidak rasional kepada lebih rasional. Kita reframe dia. Ya. Itu boleh. Kita kemukakan data-data, bukti-bukti ya yang lebih saintifik, yang lebih dipercayai, dan juga kita menjelaskan konsep takdir ya. Sebab kita tak boleh kata petang ni mesti hujan. Petang ni sepatutnya hujan. Mana kita ada kuasa nak menentukan petang ni hujan atau tak hujan. Kita mungkin boleh meramalkan saja. Tapi kita tak ada kata semestinya, sepatutnya ya. Yang itu dianggap oleh Eddie sebagai kurang rasional ya. Baik, kalau kita dah buat proses penghujahan tadi, D tadi kan, disputing tadi, mungkin Amin merasa lebih positif ya. So dia akan kata buat satu kesimpulan, dia kata oh saya reda ya, ini sudah takdir, mungkin ada hikmahnya. Jadi kalau Amin boleh bawa kepada kesimpulan yang sebegini ya, satu kepercayaannya lebih rasional, lebih positif, lebih lembut ya, maka kesannya ialah positif jugalah. Ya. Jadi Amin rasa kurang stres ya, dia boleh bersabar dan akhirnya mungkin boleh menerima kenyataan bahawa ya perpisahan ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan ya. Ini boleh berlaku ya. Baik, jadi saudara-saudari yang saya muliakan ya. Kalau kita lihat ya dalam model tadi ya, kita lihat dengan jelas ya dalam model tadi menunjukkan bahawa sebenarnya C disebabkan oleh B ya. Kesan yang dialami secara emosi atau itu disebabkan oleh sistem kepercayaan, bukan disebabkan oleh A, iaitu peristiwa ya. Ini kita kena lihat ya. Dan memang sebenarnya dalam realiti kehidupan memang macam itu ya. Baik, sekarang kita cuba pula tengok ya, apakah contoh-contoh ya pemikiran ataupun kepercayaan yang kurang rasional yang sangat kerap kita jumpa ya di kalangan manusia lah, yang sebenarnya itu menyebabkan mereka merasa stres ya. Okey, kita cuba perhatikan. Baik, kita lihat kat sini Pak Su bagi contoh ada 8 ya. So ada 8 ya. So yang pertama, orang yang suka menggunakan perkataan atau kalimah sepatutnya, semestinya. Saya mesti dapat A. Ya. Saya mesti dapat macam ni. Saya mesti diterima. Ini sepatutnya ya. Ini pun tidak rasional ya. Kemudian nanti Pak Su bagi contoh-contoh ya. Kita tengok secara sepintas lalu. Pola pemikiran semua ataupun tiada ya. Alasan beremosi ya, menidakkan unsur positif ya. Generalisasi keterlaluan ya. Kesimpulan kurang matang, meramal minda orang ya, mind reading, memperbesar atau memperkecilkan suatu isu. Baik. Pak Su nak bagi contoh untuk kita mudah nak faham ya. Baik, umpamanya kita kata saya sepatutnya diterima. Ya. Saya semestinya dapat 10A. Ya. Jadi kalau kita kata mesti itu, makna kita seolah-olah ada kuasa ya. Jadi di mana kuasa Tuhan? Di mana kuasa Allah? Ya. Jadi kita telah silap di situ. Ya. Jadi itu tidak rasional ya. Ya. Kita mungkin boleh berkata saya saya harap macam itu boleh ya. Saya harap. Harap tu makna kita bergantung pada satu kuasa yang lebih tinggi. Tapi kalau kita kata mesti terima tu seolah kita ada kuasa mutlak ya. Ini dikatakan tidak rasional ya. Pola pemikiran semua atau tidak. Semua orang benci saya. Semua orang tak suka saya. Ya. Itu tidak rasional. Kerana dalam realiti kehidupan tak macam itu. Ya. Kalau kita ada 10 orang kawan kita atau 20 orang, mungkin ada seorang je yang tak suka kita. Itu pun dia tak suka bukan kita tak suka diri kita, dia perangai kita dia tak suka. Kan? Hakikatnya begitu ya. Jadi kalau kita kata semua orang benci, itu tidak rasional ya. Ya. Alasan beremosi ya. Emotional reasoning ya. Saya rasa bimbang. Ini ada benda buruk akan terjadi. Jadi kita menjangkakan benda buruk berdasarkan kebimbangan kita. Ini masalah juga ya. Alasan beremosi ya. Ini pun dianggap sebagai kurang rasional ya. Menidakkan unsur positif. Aku ni memang tak guna satu sen pun. Ya. Aku tak guna satu sen pun. Satu sen. Ya. Sebenarnya dalam diri dia ni ada banyak benda yang berguna, banyak benda yang baik. Ya. Jadi dia buat satu yang menidakkan aspek-aspek positif yang ada pada diri dia. Ya.
membuat kesimpulan yang keterlaluan atau generalization yang keterlaluan ya. Misalnya kalau dia kata bapa kejam, semua orang lelaki dalam dunia ni kejam. Ya, ini juga kurang rasional ya. Bukan semua lelaki kejam. Mungkin ada seorang dua yang kejam kan. Bukan semua. Ini kalau kita kata semua disebabkan bapa dia kejam, ini tidak rasional ya. Kesimpulan kurang matang. Umpamanya saya dah tahu memang dia ni tak jujur ya. Tak kenal lagi dia. Baru jumpa sekali dah kata tak jujur ya. Aku tak boleh ya. Okey, meramal minda seseorang. Mind reading. Siapa pun jumpa bos memang kena marah. Dia dah fikir macam tu dah. Tiba-tiba bila jumpa bos, dia kata, apa khabar Ahmad? Lama tak jumpa. Saat lagi tengah hari ikut saya kita pergi makan tengah hari kat restoran tu. Ajak makan pula. Ini masalah juga ya, mind reading ya. Kemudian membesar atau memperkecilkan isu. Ya. Benda yang kecil dibesar-besarkan, benda yang besar dikecil-kecilkan. Ini pun tak rasional ya. Jadi ini adalah contoh-contoh ya yang Pak Su boleh beritahu kepada kita semua bahawa contoh-contoh pemikiran atau kebanyakan kurang rasional ya. Jadi kerana terikat dengan pola pemikiran atau kebanyakan tidak rasional ini atau kurang rasional ini menyebabkan ramai orang merasa stres ya. Bukan sangat disebabkan oleh sesuatu peristiwa yang dihadapi ataupun yang berlaku ya. Jadi adalah penting bagi kita untuk mengamati contoh-contoh yang Pak Su bagi tadi ya, supaya kita tidak terjebak ya dengan perangkap pemikiran atau kepercayaan tidak rasional yang benda itu yang sebenarnya menjadi punca kita menghadapi stres ataupun tekanan ya. Jadi apa yang kita patut lakukan adalah amalan kehidupan kita lah, kita kena latih diri kita untuk berfikir secara positif ya, menggunakan kalimah-kalimah yang perkataan-perkataan yang lebih, menggunakan perasaan-perasaan yang lebih positif ya. Menggunakan asas-asas data, asas-asas bukti ya, statistik ya, fakta-fakta yang benar ya, supaya kita dapat buat satu rumusan yang lebih baik, dan itu akan mengurangkan kita terdedah dengan stres ataupun tekanan ya. Pak Su harap kita semua dapat faham dan dapat menghayati, dan kita boleh membantu orang lain menggunakan model ABC tadi ya. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.